kita bersama Yang Mulia Puan Hajah Aminah Haji Mumin, iaitu Presiden Kumpulan Sokongan Kanser Payudara Brunei, dan kita bersama Junida Haji Awang Muhammad, iaitu Survivor Kanser Payudara yang sudah pun bersama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat untuk Ketani bersua walaupun Indah depan-depan mata, walaupun Indah ada di sini di studio. Tetapi nyata orang Ketani berjaya untuk bersama walaupun secara virtual lah. Jadi mungkin dapat diberikan ni Ketani tanyakan dulu kepada Puan Hajah Aminah ya. Ketani ketahui terlebih dahulu sejarah penubuhan Brunei Breast Cancer Support Group ini dan juga antara kegiatannya sejak 2004. Silakan Puan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa fahma ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Alhamdulillah. Pada bulan Oktober ini sebenarnya adalah bulan kesedaran kanser payudara, dan setiap tahun disambut di seluruh dunia, bukan hanya di negara besar tapi di seluruh dunia. Dan sebelum itu saya memperkenalkan dulu bagaimana penubuhan kumpulan sokongan kanser payudara Brunei ataupun dalam bahasa Inggerisnya Breast Cancer Support Group, Brunei Breast Cancer Support Group, yang telah ditubuhkan pada 16 Jun 2004. Dan pada ketika itu hanya 20 orang sahaja yang memikirkan untuk penubuhan ini, kerana di negara Brunei belum ada satu pertubuhan pun yang menangani hal-hal kanser dari segi NGO. Jadi alhamdulillah yang menubuhkan ini pun ada daripada doktor-doktor, kemudian daripada matron, nurse dan beberapa orang awam lah dengan pada waktu. Dan tujuan penubuhan ini ada 5 perkara, iaitu untuk meningkatkan kesedaran kepada orang ramai tentang isu-isu kanser payudara di negara Darussalam. Kemudian yang kedua, untuk memberi sokongan kepada mangsa dan anggota keluarga kanser payudara di Darussalam. Yang ketiga, untuk mengadakan aktiviti ataupun kegiatan bagi mengumpul data untuk pembelian peralatan dan juga aksesoris bagi rawatan sokongan kepada yang berurusan kepada keluarga dan kepada mereka kanser payudara. Dan yang keempat adalah untuk mendapatkan bahan-bahan penyelidikan dan dokumentasi yang berkaitan dengan kanser payudara untuk dimaklumkan kepada pesakit-pesakit kanser payudara di negara Darussalam ini. Dan yang kelima adalah untuk menyediakan forum sosial bagi perbincangan dan sokongan kepada mangsa kanser payudara dan keluarga mereka di negara Darussalam. Alhamdulillah. Jadi dengan adanya pertubuhan kanser payudara ini, sebenarnya telah banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh kumpulan sokongan kanser payudara di negara Darussalam sejak ditubuhkan pada 2004 hingga sekarang. Dan antara kegiatan-kegiatan yang besar yang pernah kami laksanakan adalah membotakkan, ada satu syarikat telah mengumpulkan untuk membotakkan kepala siapa yang bersedia lah untuk membotak, kerana kita beranggapan bahawa setiap kanser ini jadi ini gambar kita ketika kita ada di Bandar Ceria itu kami masa tu ada membuat pameran juga pameran. Alhamdulillah. Jadi inilah kegiatan-kegiatan, antara kegiatan yang kami laksanakan untuk mendapatkan dana tabung Breast Cancer Support Group. Inilah cara kami membawa sedikit barang keluar daripada keluar kepada masyarakat untuk melihatkan apa yang ada dalam kumpulan kami. Jadi antara di samping itu juga sebenarnya kita banyak menerima dana juga daripada orang-orang perseorangan. Dan ini waktu kita berada di di minyak Brunei Shell, masa itu kita dijemput ke sana untuk memberikan ceramah tentang kesedaran kanser payudara pada tahun 2019. Alhamdulillah. Dan ramai yang datang, dan kalau kita melihat gambar yang seterusnya itu yang baju biru itu adalah lawatan daripada Persatuan Kanser dari Sabah. Dan di sana ada Menteri Kesihatan, itu masa kami membuat di dekat Yayasan Sultan Haji Hassan Bolkiah.
Dan yang seterusnya itu adalah cara-cara kami mempromosi tentang kesedaran kanser payudara setiap tahun, iaitu setiap bulan Oktober. Tetapi walaupun dipanggil bulan kesedaran kanser payudara, tetapi kita sebenarnya tidak berhenti hanya dalam Oktober. Kita membuat kegiatan sepanjang tahun sehingga bertemu kembali Oktober yang akan datang. Sekarang kita Oktober 2021 dan kita akan membuat kegiatan sehingga 2020 Oktober nanti kita akan berjambung lagi dengan kegiatan-kegiatan yang lain lagi. Jadi bukanlah kami melaksanakannya, tetapi obligasi kami sebenarnya bukan hanya melaksanakan kegiatan-kegiatan itu adalah untuk mengumpul dana. Satu untuk mengumpul dana untuk membantu pesakit-pesakit kanser untuk membeli sebenarnya apa yang kami perbantukan kepada pesakit-pesakit kanser adalah kami memberi bantuan dari segi keuangan apabila ada meninggal jadi kami mengulurkan sedikit sebuah hati kepada keluarga mangsa. Dan kemudian untuk membeli baju dalam ini baju dalam yang khas, baju dalam khas untuk payudara khas. Jadi baju dalam yang khas ini berharga agak mahal sedikit, iaitu dalam RM250. Dan ini semasa gambar-gambar yang kita lihat sekarang yang ada ditayangkan adalah kami menerima dana, itu adalah menghulurkan dana. Dan kami juga gambar-gambar tersebut juga menunjukkan yang kami sedang menghulurkan derma. Kami menerima dana dan kami menghulurkan derma. Jadi itulah kegiatan, ada timbal baliknya. Diterima daripada orang ramai, daripada syarikat-syarikat, dan kemudian kami salurkan derma tersebut kepada mereka yang memerlukan, terutama sekali kepada keluarga-keluarga pesakit kanser payudara. Dan alhamdulillah setakat ini kami banyak melaksanakan perkara-perkara yang dapat membantu mereka untuk terutama sekali dari segi kesedaran kanser payudara. Karena mengikut apa yang dicatatkan oleh IARC, iaitu International Agency for Research on Cancer, pada tahun 2020 sahaja seramai kalau diikut catatan mereka seramai 2.26 juta 2.26 juta kes barah payudara sahaja di seluruh dunia. Jadi hampir daripada 2 juta tadi itu hampir 685,000 adalah meninggal dunia. Jadi terlalu ramai yang ada meninggal dunia kerana kanser payudara. Jadi inilah kesedaran ini perlu diberi penekanan kepada terutama sekali wanita-wanita di Negara Darussalam ini. Untuk makluman Ayatul dan juga Fakrul. Untuk makluman sebab sebenarnya kanser payudara ini bukan hanya terdiri di kalangan wanita tetapi ada juga lelaki di Negara Darussalam ini. 1% lah, dikatakan 1%. Jadi kalau mengikut anggaran yang diberikan oleh IARC itu, International Agency for Research, terlalu ramai. Dan kalau kita melihat di Negara Darussalam, daripada 800 yang telah diagnosis berbagai-bagai kanser daripada kalangan lelaki dan wanita di Negara Darussalam pada tahun 2020, seramai 140 kes adalah kanser payudara. Jadi daripada maklumat ini diperolehi daripada PJSC sendiri, dan daripada 140 kes payudara ini, kanser payudara, 30-40% telah meninggal dunia yang tahun lepas 2020. Jadi itulah, jadi kita melihat perkara ini amat serius di negara Darussalam kita, kerana kalau mengikut daripada catatan, kanser yang paling banyak di negara Darussalam adalah kanser payudara, kemudian kanser rahim dan kanser prostat bagi kalangan bukan prostat, minta maaf saya, kolon, usus besar, kanser usus besar. Jadi inilah yang banyak di negara Darussalam. Dan inilah kalau dapatlah kita selaku sekarang ini adalah bulan kesedaran kanser payudara. Kami bukan hanya bergerak kepada wanita-wanita yang ada kanser payudara, tetapi oleh sebab di negara Darussalam belum ada satu pertubuhan khusus untuk menangani hal keseluruhan kanser di negara ini. Kami juga saya selaku presiden banyak menerima juga daripada beberapa pesakit-pesakit yang bukan terdiri daripada kanser payudara. Mereka bertanya apa permakanan kami yang dapat kami buat, apa
selain daripada perubatan-perubatan yang ada di hospital, apa lagi yang dapat kami buat. Jadi memanglah perkara ini saya dengan rasa kita pun membantu juga mereka ini, tetapi kebanyakannya ialah kita pun tahu bahawa kita ada dua perubatan, satu perubatan langit dan satu perubatan yang dari segi klinikal. Jadi yang perubatan langit inilah yang paling baik kita gunakan, kerana dalam Al-Quran sendiri, kan di dalam Al-Quran itu kan ada ayat syifa. Kerana Al-Quran itu sendiri ada sebuah antibiotik yang sudah disediakan oleh Allah SWT untuk kita. Memang setiap umat manusia dari segi kelahiran kita pun sudah dijanjikan oleh Allah SWT apa yang sebenarnya sudah diperuntukkan untuk seseorang, untuk hamba-hambanya. Jadi di dalam firman Allah SWT, tidak aku jadikan jin manusia kecuali untuk beribadat kepadaku. Jadi bila sudah kalau kita melihat dari rintitan daripada Al-Quran itu sendiri, daripada perkataan daripada firman Allah SWT itu, jadi daripada rintitan di sana tu, kalau kita membaca Al-Quran, di dalam Al-Quran itu daripada tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepadaku. Selepas itu apa yang terjadi? Dan apa yang terjadi? Dan kita baca dalam surah Al-Mulk. Dalam surah Al-Mulk itu banyak sekali kenapa kita harus baca surah Al-Mulk sebelum tidur. Kerana Nabi Muhammad pun membaca surah Al-Mulk dan surah As-Sajdah sebelum tidur. Jadi dalam surah Al-Mulk itu sendiri kita lihat dalam ayat 15, ayat 16, ayat 17 ada yang ayat-ayat tersebut itu terlalu banyak. Kalau kita membaca surah Al-Mulk tadi, memang kita akan menangislah. Ataupun surah Waqiah. Surah Waqiah bukan hanya semata-mata surah untuk mendapatkan rezeki, tetapi bila kita membaca surah-surah tersebut, surah Al-Waqiah itu adalah untuk perubatan juga. Jadi sebenarnya kita untuk kanser ini, kita janganlah berputus asa sama sekali kepada mereka. Saya selalu bagi nasihat kepada mereka, kerana untuk makluman saya juga adalah survivor. Survivor dalam Puan Aminah, apabila memperkatakan tentang survivor ini kan, dan tentang adanya satu kumpulan sokongan kanser payudara Brunei, kita ni pun ada sebenarnya salah seorang kanser survivor, dan tetapi masih lagi menjalani rawatan. Kita bersama dengan narasumber kita yang kedua, iaitu Yang Mulia Puan Junidah. Puan masa ni masih lagi menjalani rawatan seperti biasa. Mungkin dapat bercerita sedikit pengalaman di kita. Silakan Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Puan. Mungkin Puan boleh kongsikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, masa ni kami masih menjalani rawatan seperti biasa di PJCS setiap 3 bulan. Rawatan yang dilakukan itu biasalah mengambil darah, cek darah, buat ada rutinnya. Ada ubat-ubatan, ada khas yang khas untuk rawatan yang diberikan untuk kami ya. Kami jadi bagi saya, saya setiap bulan diberikan injection untuk tulang. Pasal kerana kami mengambil ubat yang antibiotik selama 10 tahun. Jadi kami efeknya mengambil ubat ini sebenarnya risikonya tinggi. Saya membuat research sebelum mengambil ubat-ubatan ini. Ubat-ubatan ini yang antibiotiknya ini ya banyak efek yang akan terjadi pengambilan kami lah. Jadinya kami diberikan injection setiap 6 bulan. Ada sebelum ini 3 bulan. Tapi masa ni saya diberikan 6 bulan. Tergantung pada kondisi badan kami lah. Ya. Jadi Puan, bila Puan mengetahui Puan mengidap kanser payudara ini?
Mungkin ada simptom-simptom yang berkaitan. Sebelum Ketani mengetahui, sebelum Puan mengetahui yang Puan ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya. Dapat diceritakan sedikit? Sebenarnya simptomnya masing-masing masing-masing punya simptom lain-lain lain-lain Macam saya dah merasa pada ada simptomnya. Masa tu saya bekerja salah sebuah oil and gas company. Jadi kami rutin kan setiap tahun mengadakan medical check up. Jadi pada tahun 2015 masa tu doktor memberitahu dalam X-ray saya tu ada benjulan di sebelah kiri saya, di bawah rusuk saya tu ada benjulan damit katanya kan. Jadinya mesti di-refer ke ripas. Jadi selama dari tahun 2015 tu sampai berbalik saya mengadakan medical check up lagi tahun 2016. Tidak ada feedback dari ripas kan. Jadinya katanya benjolan nanti makin membesar. Takut makin membesar kan. Macam 50% itu could be membesar lagi. Tapi saya beritahu kenapa dikategorikan ini kanser. Sedangkan ia di bawah rusuk saya kan. Sekali katanya kanser payudara ni indah semestinya arah payudara. Dia ada linknya. Link arah rusuk-rusuk itu. Jadi terus pada 2016 itu saya terus diantarkan ke ripas untuk membuat tes biopsi teruslah saya membuat masa tu agresif kan, macam takut juga apa sebenarnya apa. Dibuat saja kan buat. Masa tu ya Allah sakit sebenarnya. Masa yang mengambil tes satu sakit macam pasalnya urat kan, jarum itu masuk ke urat itu mengambil hidup-hidup banyaknya. Selepas seminggu itu adakah kena beritahu resultnya yang beritahunya saya itulah resultnya positif dapat ada kanser lah katanya. Jadi di refer lagi arah doktor-doktor yang berkenaan. Teruslah saya buat ikut-ikut apa yang kena suruh doktor dijumpa doktor dia dapat kami bertanya mungkin kalau sewaktu pemberitahuan daripada doktor tu tentang kanser berkenaan, mungkin dalam stage keberapa sudah tu kanser tu? Masa tu masih stage awal. Stage awal dalam stage 2 lah. Jadi boleh dilakukan secepat dirawat secepat mungkin jadi masa tu teruslah macam doktor beritahunya jangan lambatnya membuat keputusan ya kan. Macam begini baginya kalau macam manunya satu lubangnya ada lubangnya, jadi ada lipas satu mungkin beranaknya kan. Jadi dia akan cepatnya jadi saya macam okeylah agree sikit bahasain saja yang tadi pikirkan. Masa tu discuss pulang sama suami, anak, sama keluarga apa. Ada juga yang dah setuju juga kan. Ada juga yang macam jangan tanya buat rawatan yang itulah inilah semacam buat makan suplemen apa. Tapi bagi saya ini adalah anugerah. Alhamdulillah saya reda. Apa yang dia anugerahkan sakit ini adalah mungkin kata ni dah tahu untuk menghapuskan, of course lah, untuk menghapuskan dosa-dosa kita ni. Jadi saya reda dan saya discuss dengan suami. Dia pun mana sajalahnya kalau ini yang terbaik lakukan saja. Jadi itulah buat saja desain apa untuk membuat rawatan seterusnya. Jadi selepas membuat rawatan itu saya diarahkan untuk membuat kemo selepas itu. Masa itulah pertama kali saya merasakan masa berkemo itu, ya Allah, sudah tidak ada lagi lah. Reda sajalah, kalaupun ini yang terakhir bagi saya reda lah. Pasalnya siapa yang merasakan berkemo ini, ya Allah, ni orang merasakan macam dah tiada lah. Dalam kita
itu terakhirnya bagi kami lah masa tu macam rupanya cuma ini. Pasal mula-mula ubat itu masuk memang panas panas dan macam of course lah macam habis ada yang efeknya rambut gugur, kirai. Memang totally kami dah dapat berjumpa dengan orang sedangkan saya selepas berkemo saya terpaksa berasing tidur dengan suami dan anak-anak saya. Saya masih ada anak damit kan, jadi saya terpaksa tidur di bilik alia-alia, pisahkan. Pasal ubat itu tidak boleh bercampur dengan masa saya membuat rawatan kemo tu, saya macamnya kita ni memang dah ada antibody, selera makan langsung dah ada, semualah dah dapat jumpa selama 3 minggu, saya dah dapat jumpa sama kawan-kawan, sama keluarga, berkurang saja dalam bilik. Jadi makan, selera makan pun semua langsung dah ada, tapi alhamdulillah ada patuan saya yang beritahu, dia yang kena awal kanser payudara, dia beritahunya akunya berseleranya makan tom yum sajanya. Sekali ni tu tom yum. Tom yum okeylah, anda dah bandar-bandar langsung dah selera makan Jadi kerana yang beritahu tom yum tu hari-hari lepas berkemo tu balik dari GPMC, terus masa tu kami di GPMC terus ke favorite kami arah tom yumnya arah berry warna tu saja. Itu saja yang dimakan. Banyak kata ni tom yum sama tom yum sama miswah. Itu saja yang tiap semasa. Jadi apa saja kalau kita orang kalau terselera tu dilayan tu saja nafsu makan tu kerana nikmat berselera. Tapi yang lain dah mau masuk. Mungkin saya ada tom yum tu ada rasanya. Ada rasanya. Jadi rasa kata padas manis. Ya, sebenarnya memang banyak yang kita bincangkan ya. Memang banyak sebenarnya yang ingin kita bincangkan dengan topik yang pada hari ini itu kegiatan sambutan bulan kesedaran kanser payudara. Jadi untuk akhirnya kepada Puan Aminah di sini secara ringkasnya kita suntukkan masa ketika ini, apakah antara perancangan kegiatan untuk menambah kesedaran kanser payudara dalam kalangan wanita di negara ini? Terima kasih. Dalam kesempatan ini saya menyuruh kepada wanita-wanita di Kampung Salam, terutama sekali yang sudah berumur 40 tahun ke atas, untuk ke hospital Ripas, terutama sekali untuk membuat mammogram. Jadi kalau siapa dapat buat mammogram lebih awal, jadi bila ada kedapatan ketulan-ketulan apakah mungkin dapat diperiksa awal, sebab kebanyakan kanser di wanita-wanita mengidap kanser di Kampung Salam ini lambat membawa, sudah stage 4, stage 3 dan 4 baru tembus ke hospital. Itulah tadi ada peratus yang saya nyatakan tadi itu antara 30 hingga 40% meninggal dunia kerana itulah kena lambat membawa pemeriksaan di hospital. Dan untuk terakhirnya saya menyarankan juga, bukan menyarankan, saya ingin menyampaikan bahawa pada 23 Oktober ini nanti kami akan menyampaikan derma kepada semua pesakit kanser sama ada mereka sudah sembuh sepenuhnya ataupun kepada mereka yang masih lagi menjalani rawatan, kami akan menghulurkan sedikit bantuan kepada mereka dalam masa COVID-19 ini. Jadi semasa COVID ini memanglah banyak yang kerugian terjejas kerana dari segi kewangan dan sebagainya. Jadi ini akan kami laksanakan dalam sedikit masa lagi, itu pada 23 Oktober. Dan untuk makluman Fakrul dan juga Ayatul, sebenarnya wanita yang mengidap kanser payudara yang sedang berdaftar dengan kami masa ini hanya selama 40 orang sahaja. Sedangkan saya tahu bilangannya ramai di negara ini, cuma hanya itulah yang dapat kami kesan pada ketika ini. Dan ini saya ingin melihatkan ada 2 kad di sini. Kad ini pernah kami buat pada tahun 2000, tahun lepas, dalam sewaktu kami mengadakan Seuntai Kasih Bersamamu, dan kad ini diisi oleh mereka yang ada kanser. Jadi mereka berkeinginan, dalam kad ini ada bertulis impian saya, apa impian mereka. Jadi ada impian mereka itu ingin menunaikan umrah, ada impian mereka ingin menunaikan fardu haji, dan ada yang berimpian itu ada yang sudah meninggal dunia. Ada yang sudah meninggal dunia. Terlalu sedih. Jadi kalau bukan kerana COVID, insya-Allah impian yang masih lagi ada, yang masih lagi sedang yang ada masa ini, itu yang ingin menunaikan umrah, akan kami usahakan, insya-Allah. Akan kami usahakan, kerana itu niat besarnya untuk
tidak dekat dengan partai. Jadi itulah. Jadi perancangan kami akan datang itu insya-Allah kami akan membuatnya sebaik mungkin untuk menangani pesakit-pesakit kanser bersama dengan PJSC juga, iaitu di Pantai Jerudong, kerana apabila wanita banyak sedar tentang kanser payudara ini, maka akan kuranglah tentang perubatan yang diberikan oleh Kerajaan Kebuadulian Yang Maha Mulia Presiden Sultan. Kerana semakin ramai wanita sakit, semakin rugilah negara kita. Itulah bagi saya, itulah slogan saya. Selagi mana wanita itu ramai yang sakit, maka akan rugilah negara kita. Kerana wanita adalah kilang kepada pelaburan negara Brunei Darussalam. Pelaburan kita. Ribuan Kerana wanita itu kasih, kilang untuk melahirkan. Ya, jadi itulah saya ucapkan terima kasih. Waktu terlalu cemburu dengan kita ni, ya, insyaAllah kita akan bersua lagi, dan juga kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Junidah Haji Awang Muhammad, dan kita harapkan semoga semua urusan kita ni insyaAllah berjalan dengan lancar. Ya, jadi sampai kita jumpa lagi ya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.